أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر بالتمن بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam, pegawai syara, hadiah kuasa masjid, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita Allah Taala pada pagi ini dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat iktikaf sementara kita menantikan waktu syuruk, serta dapat kita duduk dalam jilsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, yang mana pagi ini kita akan mengupas tajuk yang ke-15, iaitu prihatin, pada muka surat yang ke-100. Prihatin. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainil Muallim qala حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ya, muka surat 100, ya, 100. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya daripada Syu'bah, daripada Qatadah, daripada Anas daripada Nabi SAW, dan daripada Husain Al-Muallim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah daripada Anas daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, seseorang daripada kamu, hatta, sehinggalah dia, ya, yuhibba li akhihi, mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai, ya, untuk dirinya sendiri. Tidak beriman seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih daripada Bukhari dan juga Muslim. Pengenalannya, Islam adalah agama prihatin. Dan prihatin dari sudut Islam adalah satu aspek yang amat dititik beratkan dan perlu dihayati setiap insan.
Sikap prihatin dalam Islam bukan setakat mewujudkan nilai keprihatinan dalam diri manusia sesama manusia, malah lebih daripada itu. Sehingga kan termasuk prihatin terhadap alam sejagat dan haiwan yang tidak dikurniakan akal fikiran. Jadi prihatin ni bukan terhadap manusia sajalah, tapi juga dengan alam sekitar dan juga haiwan pun, flora dan fauna ni. Prihatin dari segi bahasanya iaitu mengambil berat, mengambil berat. Perhatian terhadap sesuatu perkara, memberikan perhatian, minat, layanan yang istimewa kepada atau terhadap sesuatu atau seseorang. Prihatin dari segi istilahnya pula, prihatin atau mengambil berat hal ehwal sesama insan yang dizahirkan melalui kasih sayang, saling mengambil berat, sentiasa inginkan orang lain mendapatkan kebaikan. Ni istilah prihatinnya. Dalil daripada Quran dan Al-Hadis, Allah SWT bukan sahaja memerintahkan kita supaya prihatin terhadap diri sendiri dalam memelihara diri daripada api neraka, tetapi juga terhadap ahli keluarga kita melalui firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu itu maksud peliharalah diri kamu, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, nara daripada api neraka. Jadi maksudnya Allah Ta'ala kata bukan kita hanya prihatin, ambil berat tentang diri sendiri, aku nak selamatkan diri aku seorang je daripada api neraka, tetapi juga ahli keluarga kita ni, semua kita nak selamatkan daripada api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sama lain, satu sama lain. Kemudian baginda Nabi SAW menganyam jari jemarinya. Rasulullah meletakkan jari tunjuk betapa kukuhnya persaudaraan itu. Seorang mukmin itu yang lebih berat tentang mukmin dia yang lain. Sebab tu dalam hadis lain yang Rasulullah sebut cerita, kalau kita tahu tentang kisah yang seorang sahabat dia masak sup, sup kepala kambing, yang mana lepas dia masak-masak dia nak makan, dia fikir balik, orang sebelah kita dah makan ke belum, kan? Lepas dia orang pun boleh makan, bagilah kepala sup tu pada jiran sebelah dia. Tak, lepas jiran sebelah dapat pula nak makan, fikir balik, orang sebelah kita dah makan belum? Sebab bila dia dapat tu, maka dia memang akan bersangka, mestilah orang yang dah bagi tu mesti dia dah makan, kan? Jadi dia fikir orang sebelah dia pula. Jadi bila fikir orang sebelah pula, bagi pada orang sebelah, jiran sebelah juga. Bila bagi pada jiran sebelah pula, jiran sebelah dia memang dia fikir mesti orang yang bagi mesti dia dah makan. Jadi dia fikir, orang sebelah aku dah makan belum? Tak, lalu pusing balik dapat pada tuan punya sup balik. Sahabat ni fikir tak apa, dia tak makan tak apa, dia mesti bertahan. Tak. Satu lagi yang tuan, Ikramah bin Abu Jahal, anak pada Abu Jahal, kan? Dia mula-mula orang yang kuat menentang Islam, akhirnya dia pun masuk Islam, dan dia ni pertahankan Islam lah. Dia berjuang dalam perang Yarmouk, ya. Ketika mana dia pun dah cedera parah dengan sahabat-sahabat lain. Jadi lepas perang tu sahabat-sahabat carilah mana tentera-tentera Islam yang cedera ni, bawakan air, minta air. Ni kita bila dah cedera parah ni, kita mati kan ni, kan? Dia bawa pada minta air, dia pergi dekat sahabat ni, dia bagi air. Dia dengar pula sahabat lain yang minta air. Sahabat yang cedera parah tadi, tak apa, kau bagi dia dulu. Tak apa, aku boleh tahan lagi. Kau bagi dia dulu. Ni perang cerita mati ni hal ni. Alah, bagi, kan? Sampai kepada Ikramah pun ya, dia nak minum air. Bila mana dia dengar ada sahabat lain minta air,
Kau bagi dia dulu. Bagi dia dulu. Aku tak apa, aku boleh tahan. Pergi. Lalai tiga-tiga syahid. Tak. Macam tu. Sampai peringkat nak ambil nyawa pun masih lagi kata apa, tak pentingkan diri. Tak apa, bagi orang lain dulu tuan-tuan. Dan tu. Tak apa, orang kata prihatin sahabat. Rasulullah didik sahabat ini sampai ke peringkat dalam bab hal nak mati pun, kematian pun sampai macam tu pun sahabat masih lagi fikirkan saudara dia ni kan, keperluan saudaranya tu. Keterangannya, sikap prihatin terhadap orang lain turut dikaitkan dengan iman. Sebab prihatin itu berkaitan dengan iman. Sebab tu Rasulullah sebut la yu'minu, tidak beriman. Ia bukan sekadar berlega dalam topik perbincangan berkaitan akhlak, tetapi dikaitkan dengan iman yang termasuk dalam perkara akidah. Rasulullah SAW membuktikan kepentingan sikap prihatin terhadap orang lain sebagai salah satu daripada cabang iman. Lihat orang sekeliling kita. Mungkin ada jiran menghadapi kesulitan, maka kita boleh bertanya khabar keadaannya. Ada ketikanya kita bertemu orang meminta sedekah, jadi hulurkan sesuatu mengikut kemampuan diri. Paling kurang doakan kebaikan kepadanya dan jangan pula menghinanya. Anak yatim juga tidak boleh dipinggirkan. Bagi golongan yang berkemampuan, anjurkan program bermanfaat untuk golongan itu bagi mengembirakan hati mereka. Jadi dalam ni pun kita tahu bahasanya, lihat kita prihatin dengan orang sekeliling kita. Terutama masa Covid hari itulah. Dan ada jiran yang kena Covid tak boleh keluar rumah kan. Jadi kalau jiran yang prihatin ni kan, makanya dia WhatsApp tanya, apa keperluan rumah nak beli kan. Apa keperluan rumah nak beli. Kan dia pergi belikan, nanti transfer je duit. Kan? Keperluan-keperluan ni tak. Beli letak je dekat pagar rumah tu tak, belah jalan. Kan? Jadi alhamdulillah tak, kan? Orang kata ni, orang kata semangat persaudaraan ini terbukti masa Covid dulu lah. Kadang-kadang masjid sendiri pun anjurkan tak membantu orang yang kena Covid ni. Sebab dulu masa mula kena Covid kan, kita kena kuarantin 2 minggu tak. Lama tu. Sekarang mungkin dah sekejap kan, berapa hari kan. 2 minggu kan duduk 14 hari. Lepas 14 hari pergi cek balik. Cek-cek kalau ada lagi, tambah lagi. Tak boleh keluar rumah. Pakai gelang pink tu. Kan? Pakai gelang pink nak keluar macam mana orang tengok. Kan? Ada orang cam pula tu. Lepas tu pula masa tu kalau siapa kena Covid memang viral lah. Grup WhatsApp tu bagi tahu rumah sekian kena, rumah haji sekian kena tak. Jadi memang nak keluar memang tak boleh. Jadinya harapkan jiran-jiran je lah. Kan? Jiran-jiran membantu. Ketika menggunakan tandas awam misalnya, ini selalu kita guna tak, nak cerita pasal prihatin punya hal ni. Ya, ketika menggunakan tanda awam misalnya, jaga kebersihan tempat itu kerana akan diturutkan orang lain. Kadang-kadang bila kita tunaikan hajat kita tu, maka pastikan bersih sebelum kita tinggalkan. Clear. Tak? Lantai-lantai tu pun, kalau kita, biasanya di R&R lah, kalau biasa tempat awam kita selalu pergi tak. Selain daripada shopping kompleks ni, R&R lah. Kan? Lantai tu kadang-kadang kesan tapak kaki lah apa, tolong bersihkan. Tak ada masalah pun tak. Kalau kita masuk-masuk dalam kotor, kita bersihkan. Sebab dari segi tasawufnya ialah antara cara nak menyucikan hati itu ialah dengan cara kita buat macam tu. Bersihkan tandas, bersihkan kotoran. Nah, ibaratkan yang kita bersihkan itu ialah hati kita yang kotor. Kan? Nak rasa sifat tawaduk, nak bentuk diri ni, sifat tawaduk ni kita buat macam tu. Begitu juga ketika berada di restoran, jangan merokok kerana ia mengganggu orang lain yang sedang makan. Ya, ini kadang-kadang orang yang tak ambil tak sedar diri ni. Tak, jadi prihatin. Kadang-kadang itu, kadang-kadang bukan dapat rokok yang rumah kenduri bersama tak. Dia duduk kat situ, dia akan beli orang pun. Kan? Jadi prihatinlah. Ya, bukan semua orang suka hisap bau asap rokok dia tu. Dan asap rokok tu memberi mudarat pun. Pergilah cari mana-mana buah pokok lah kalau nak sangat rokok pun. Ya, jangan dudukkan tempat awam ni. Jangan duduk dekat orang. Orang ni dia tak bercakap. Sebab apa? Kadang-kadang dia fikirkan nak jaga maruah orang tu juga. Tapi kalau ini orang yang pernah baran ni, dah buat gaduh situ. Sebab dia tahu memang perbuatan tu salah. Merokok di tempat awam memang salah. Jadi pergilah cari tempat lain.
Kita bimbang, so takut orang yang jadi pandang barang ni kan. Ada budak kecil ke, ada orang yang sakit, yang asma ke, kan, ditegur secara depan-depan, depan orang ramai, kita rasa malu. Jadi carilah tempat lain. Tak payah buat gaduh lah nak. Kalau kita rasa memang kita ni memang susah ni, pergilah cari tempat-tempat yang lain. Ajaklah kawan kita nak sembang tadi, jom kita pergi sana lah. Sana sedap sikit sembang lah. Sini orang nak makan, orang apa semua tak. Prihatin lah tu. Walaupun perbuatan tu salah pun, tapi prihatin lah. Orang kita terfaham. Orang tak suka pun benda tu. Apatah lagi jika ada kanak-kanak atau bayi kan ini. Selain itu, ketika berada di masjid dan surau, jangan membazir air dan elektrik. Ya, terutama ketika wuduk lah. Kan? Bila kita buka paip tu pastikan keperluan tu guna untuk kita. Jangan dah buka air paip, dah buka, tapi baru nak sinsing lengan baju. Dah buka pilih air, baru nak tarik baju. Air buka ni. Ataupun ketika air tu buka, tegur orang dulu. Assalamualaikum, sembang apa semua dulu. Air buka ni. Ini sikap tak bagus. Kan? Tak prihatin terhadap masjid lah, terhadap kumpulan masjid ni. Tahu masjid ni kadang-kadang banyak sumbangan tak, tapi bukan kisahnya itu. Sebab tu Rasulullah nasihatkan sahabat, jangan membazir ketika wuduk. Walaupun dalam sungai, kita berwuduk dengan air sungai kan, jangan membazir. Apa kena-mengena dengan membazir? Walaupun kita berwuduk tu dalam sungai, kita ambil wuduk dalam sungai, jangan membazir. Macam mana? Air sungai kan lalu je. Maksudnya, sebab tu Rasulullah ajar kita berwuduk maksimum 3 kali ya. Tak? Maksimum 3 kali. Bukan mesti wajib 3 kali. Maksimum. Kalau sekali tu dah okey lah. Tak ada masalah. Sebab tu ada orang berwuduk, bila dia ambil wuduk, dia basuh muka dia sekali je. Dia ambil wuduk, dia ambil sekali. Dia ratakan semua air dah kena, settle lah. Sekali je. Kan? Tapi Rasulullah kata jangan bazir ni walaupun dekat sungai ni. Kenapa? Sebab dia ambil lebih 3 kali. Tak? Air sungai free je. Ambil lagi tak? Kan? Sikap. Di sini nak tunjukkan sikap. Bukan pasal air sungai tu banyak. Sikap kita ni nak tunjuk. Tak? Itu. Jadi jangan bazir air. Kerana setiap kosnya itu ditampung orang ramai. Begitu juga kalau kita nak dalam buat nak parking kereta lah. Bila sebut parking kereta di masjid ni, terutamanya hari Jumaat dan juga tarawih dululah. Kan? Pastikan parking kita tu tidak menghalang orang, tak menyusahkan orang. Kan? Kalau di Kuala Lumpur, rumah-rumah flat, dia orang parking kereta, orang kata berlapis-lapis ni, handbrake jangan tarik. Tak? Biarkan handbrake kan senang. Orang nak keluar, dia tolak kereta kita ke depan. Dia boleh keluar tak? Dan itu sebenarnya tidak menyusahkan orang. Kalau rumah flat ni memang tak nak buat apa dah. Sebab dulu mungkin satu parking satu rumah. Tapi hari ini satu rumah mungkin ada 2 kereta. 2 kereta tu lah mesti ada. Suami isteri. Tak? Suami isteri tu biasalah. Paling kurang kancil dengan kereta apa-apa lah. Tak? Kena ada. Sebab suami isteri pakai kereta. Tak? Suami kerja sini, isteri kerja sini. Jadinya memang parking tu satu je. Itu yang berlapis-lapis. Jadinya fahamnya ialah tak payahlah tarik handbrake. Supaya apa? Orang lain dapat tolak kereta kita tu. Lepas tu kalau duduk rumah flat, tak payahlah nak berangan pakai kereta baru-baru sangat. Tak? Carilah kereta second. Sebab apa? Kereta terbaru ni biasa kemek-kemek calar-calar tu memang biasalah. Kan? Sebab orang lain nak tolak, dia tolak kereta kita berdentum ke depan tu pula tak? Tiba-tiba dengar je bunyi alam. Kita tengok, oh ni kan. Sebagai pemandu kenderaan yang prihatin, kita dilarang untuk makan dan minum, merokok, membuang sampah keluar daripada tingkap kenderaan dan menggunakan telefon bimbit untuk selfie atau wifi dalam semasa memandu. Kerana ia adalah berbahaya dan boleh menyebabkan kita hilang kawalan ketika memandu dan boleh membawa kecelakaan kepada diri dan orang lain. Jadi sekarang ni banyak penggunaannya sebab telefon bimbit lah. Dalam bab makan minum tu satu hal. Makan dan minum dalam kereta tu tak tahan, tak apalah. Tapi masalahnya bila dia makan dan minum dalam kenderaan, dia pergi buang ke tingkap. Itu masalah. Beli buah rambutan tadi, dia makan buah rambutan, buka tingkap, dia buang kulit rambutan dengan biji rambutan keluar. Tak? Itu yang masalah. Ataupun dia beli makan jajan, gula-gula apa, tak? Dia buang itu. Itu masalah. Jadi sikap tu memang tak betul, memang tak baik pun. Ya? Maka simpanlah, tahan sekejap sampah tu sampai kat mana-mana kan berhenti, buanglah dalam tong sampah. Ini semua sikap-sikap benda yang orang kata bukan ada masalah besar pun, tapi sikap kita lah menunjukkan sikap kita.
Tak adalah kita kata berdosa ke ustaz, kan? Bukan masalah berdosa tak berdosa, memang ada dosa pun, tapi bukanlah dosa besar. Tetapi sikap itu, kan, tunjukkan sikap kita yang baik seorang muslim khususnya tak? Pengajaran hadis ini, ketika menjelaskan hadis di atas, para ulama menekankan pada beberapa perkara seperti berikut. Yang pertamanya, perkataan ungkapan Rasulullah SAW, la yu'minu, ungkapan tidak beriman, bukan bererti menjadikan pelakunya menjadi kafir. Ya, sebab tu kalau ulama dia dalam bahasa dia kaji. Kalau ikut zahirnya la yu'minu itu tidak beriman. Bila sebut tidak beriman, iman itu berkaitan dengan akidah. Jadi kalau Rasulullah kata tidak beriman, maksudnya gugur akidahnya. Tak. Tetapinya bila dinilai balik, dikaji balik, kan, penggunaan bahasa tu, perkataan itu, perkataan la yu'minu itu bukanlah bererti menjadikan pelakunya menjadi kafir. Ungkapan la yu'minu tadi, tidak beriman, maksudnya tidak memiliki iman yang sempurna. Maksudnya kalau dia bersikap macam ni, imannya belum sempurna lagi lah. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berdasarkan beberapa petunjuk daripada riwayat yang lain. Sebab tu kadang-kadang hadis ini dia saling kuat menguatkan. Kadang-kadang hadis ini dihuraikan oleh hadis yang lain. Jadi kita tengok banyak hadis lah yang berkaitan. Kemudiannya, yang keduanya, ungkapan yuhibbu li akhihi, iaitu mencintai saudaranya. Maksudnya dalam ungkapan, dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, bukan menyetujui semua tindakannya meskipun dalam perkara keburukan. Maksud kita kasih pada saudaranya kita itu bukanlah maksud kita kasih walaupun dia melakukan perkara maksiat pun kita masih lagi kasih pada dia, tak. Tanda kasih itu ialah kita memberi teguran. Kalau orang Melayu ni sayangkan anak ni tangan-tangankan, maksudnya sayang anak, kan? Kenapa tangan-tangankan? Maksud tangan-tangankan bukanlah maksud kita tangan-tangankan itu dalam bentuk nak mencederakan dia, tapi dengan tujuan nak mendidik dia. Kenapa Rasulullah menggunakan istilah merotan? Kan, anak yang masuk umur 10 tahun dia tak semayang lagi, dan ajar dengan rotan je lah, balun dia dengan rotan, tapi bukanlah maksud mencederakan, dengan tujuan untuk didikan. Rotan tu pula bukan suruh sampai berbirat-birat, tu dah mendera tak. Ini tujuan untuk mendidik. Mencintai saudara hanya khusus dalam perkara kebaikan sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar dan juga Imam An-Nawawi. Kebaikan di sini mencakupi perilaku-perilaku ketaatan dan perkara-perkara yang hukumnya mubah, kan? Harus hukumnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Selain itu, kebaikan juga mengecualikan perkara-perkara yang dilarang. Maksudnya dalam ayat ini, dalam hadis ini sebut nak kasihkan saudara itu dalam perkara kebaikan sahaja. Dalam Quran juga sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maksudnya kamu saling bantu-membantu dalam perkara kebaikan, okey. Tapi dalam perkara wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dalam perkara yang berdosa dan juga perkara yang memecah belahkan orang, ini tak payah nak bantu-bantulah, kan? Tak payah nak bantu. Lafaz kalimat la yu'minu tidak sempurna keimanan orang yang mengaku beriman. Pada hadis yang diriwayatkan, Al-Mustamli menggunakan kata ahadukum. Imam Usaili menggunakan kata ahadun. Sementara Ibnu Asakir, Muslim dan Abu Haythaman menggunakan kata abdun. La yu'minu ahadukum dalam kita baca hadis ni. Tapi dalam riwayat lain, ya la yu'minu ahadun. Dalam hadis yang lain pula la yu'minu abdun. Jadi perkataan tu, apabila dikatakan bahawa seseorang yang melaksanakan perintah dalam hadis ini mencintai saudaranya, berarti imannya telah sempurna walaupun tidak melaksanakan rukun iman yang lain. Ya, sebab perkara ini cabang iman tu banyak, kan? Cabang iman tu lebih 70 cabang iman. Jadi perasaan prihatin ini termasuk daripada cabang iman. Malu juga termasuk dalam cabang iman. Sebab tu Allah bagi tahu, ya, illam tastahi if'al ma syi'tum. Kalau kamu tak ada perasaan malu, buatlah apa yang kamu suka.
Bukan bermakna Rasulullah kata boleh buat, bukan. Itu ayat tu perli, ayat tu menyindir. Nah, kalau tak malu, buatlah apa nak buat. Itu maksudnya menyindir ayat tu. Jadi kalau orang yang lurus benda ni, bila mana dia faham, aku tak malu, buatlah aku yang suka tak. Dia faham macam tu tak. Maksudnya Rasulullah menyindir kan. Kalau rasa tak malu, kau buatlah apa nak buat. Jawabnya, pengertian seperti ini diambil daripada kalimat di akhihil muslim. Dia sebut perkataan akhi itu, saudara itu, melihat sifat-sifat yang lain bagi seorang muslim. Maksudnya prihatin terhadap saudara seagama kita, saudara seakidah dengan kita. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban dijelaskan, la yablughu 'abdun haqiqatil iman. Ini kata Ibn Hibban. Maksud la yu'minu tadi ialah membawa seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanannya. Maksudnya adalah kesempurnaan iman. Tetapi orang yang tidak melakukan apa yang ada dalam hadis ini, dia tidaklah menjadi kafir. Sebab la yu'minu bukan dalam khusus nak dalam bab akidah, tapi dalam sudut ke cabang iman, tak sempurna iman seorang itu. Maksudnya dia ni, kalau dia tak prihatin dengan saudaranya, maksudnya imannya belum sempurna. Kemudian lafaz kalimat hatta yuhibbu, sampai mencintai. Hal ini bukan bererti bahawa tidak ada keimanan menyebabkan adanya rasa cinta. Lafaz kalimat ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana mencintai dirinya sendiri daripada kebaikan. Maksudnya kalau dia suka melakukan kebaikan, dia juga nak saudara dia buat kebaikan yang sama. Kalau kita ni seorang yang istiqamah mari masjid, rajin datang masjid. Dulu kita jarang datang masjid, hari ni kita dah rajin datang masjid. Kita nak jiran kita nak saudara kita pun, mana-mana orang kampung kita pun sama-sama macam kita juga. Nak berjaya ni, nak berjaya macam kita juga. Maksudnya pakai kempen-kempen tak? Mari ke masjid. Dulu saya pun jarang datang masjid, tapi alhamdulillah seronok datang masjid anak. Macam-macam dah program lah. Kita kempen macam tu lah. Jadinya orang yang mana hatinya dulu rasa jauh dari masjid, bila diajak, dijemput, dia mari lah. Jadi kita tuan-tuan, kita ringankan mulut kita. Jumpa mana saudara je, kempen ajak mari masjid. Sebab setengah orang memang dia menunggu jemputan, bukan tunggu IJK masjid jemput tak. Kita semua buka lah. Jom lah pergi masjid, malam ni ada kuliah malam ni. Malam ni ustaz kuliah malam ni lah. Kan? Jadi kempen macam tu. Kan? Jadi bila dibuka mulut tu, jemput je dulu. Sebab kita jemput orang tak mulakan modal pun, guna Elio je. Jumpa rumah kenduri ke, jumpa di mana-mana sembang-sembang tak. Betul jemput pergi masjid. Kan? Kempen macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kalau dengan asbab kita menjemput dia datang ke masjid rumah Allah ni, dan dia pun datang. Bayangkan, dia datang, dia buat solat tahiyatul masjid, dia datang solat berjemaah, dia datang baca Quran, dia datang macam-macam. Dia punya pahala tu masuk akaun kita tau. Tak? Tu seorang, kalau kita kempen 10 orang mari, setiap amalan perbuatan yang dia buat, asbab dia buat semua dapat pada kita. Kan? Mudahnya nak menjana pahala kan. Bukan pula modal besar pun, guna modal Elio je. Ringankan mulut, senyum-senyum tak? Pajak mari kempen, mari masjid. Penuhkan masjid ni tak. Sebab kita macam tu tak. Kalau kita pergi negara Arab ataupun orang putih pun, dia orang memang dah set dah. Dia dalam minda dia tidak ada istilah solat di rumah ni. Sebab tu kalau kita pergi negara Arab, pergi mana negara pun, masjid penuh je. Setiap waktu penuh. Baik orang yang meniaga, yang apa-apa, time untuk bersembahyang, dia berhenti, dia sembahyang dulu. Sebab mindset dia orang tidak ada solat jemaah di rumah-rumah ni semua. Sembahyang semua di masjid. Sembahyang fardu semua di masjid. Dan dia faham macam tu. Sebab tu kita tak pelik. Kalau kita pergi masjid di luar negara, nak tengok penuh ramai orang tak. Memang pun. Sebab mindset dia orang demikian. Jadi kita nak betulkan punya mindset kita, orang Malaysia ni khususnya lah, orang Melayu ni, kita jemput lah. Dan kempen, jemput datang ramai. Kalimah al-khairu mencakupi semua ketaatan dan semua perkara yang dibolehkan di dunia dan akhirat. Sedangkan perkara-perkara yang dilarang oleh agama tidak termasuk dalam perkataan dalam kategori al-khair. Sebab al-khair itu maksudnya kebaikan. Adapun cinta adalah menginginkan sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan. Imam Nawawi mengatakan, cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang diinginkan.
Sesuatu yang dicintai tersebut dapat berupa sesuatu yang dapat dirasa dengan deria seperti berbentuk dan dapat juga berupa perbuatan seperti kesempurnaan, keutamaan, mengambil manfaat atau menolak bahaya. Kecenderungan di sini bersifat ikhtiari, maksudnya kebebasan, bukan bersifat alami ataupun paksaan. Jadi antara bukti kita kasih pada saudara kita, kita cinta pada saudara kita ialah dengan cara kita ini mengajak dia melakukan kebaikan. Itu antara bukti kita kasih pada saudara kita. Kan kalau dengan ahli keluarga kita pun demikian. Kita kasihkan anak-anak kita tak? Kita bagi dia kasih sayang, kita bagi dia keperluan yang dia perlukan. Kan? Apa keperluan dia perlukan? Dia perlukan ilmu, kena hantar pergi sekolah. Dan maksud lain dari cinta di sini adalah cinta dan gembira jika saudaranya mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Itu yang cakap tadi. Ya, kita boleh istiqamah datang masjid, ya, benda yang baik kita nak juga jiran kita, saudara kita pun boleh macam kita, dapat datang masjid istiqamah. Baik dalam hal-hal yang bersifat duniawi atau maknawi. Abu Zinad bin Siraj menyatakan, secara zahir hadis ini menuntut kesamaan, sedang pada realitinya menuntut pengutamaan. Kerana setiap orang suka jika dia memperoleh lebih daripada yang lainnya. Maka apabila dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, bererti dia termasuk orang-orang yang utama. Ibn Hajar memetik pernyataan Imam Al-Karmani bahawa termasuk dalam kesempurnaan iman juga membenci saudaranya daripada ditimpa keburukan, sama seperti jika apabila sesuatu tersebut menimpa dirinya sendiri. Ini kata prihatin. Ya, prihatin tu pertama kita nak orang tu baik, lakukan kebaikan seperti mana kebaikan yang kita buat. Kalau boleh lebih lagi. Dan kita tak suka sekiranya saudara kita, jiran kita itu melakukan perkara yang buruk. Dalam hati kita ada rasa benci, tak suka tak? Maka itu menunjukkan ada iman lah tu. Kesimpulannya, mencintai orang mukmin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, sekiranya ia berkaitan dengan perkara dunia, maka dihukumkan sebagai sunnah. Ya? Sedangkan jika ia berkaitan dengan perkara agama, dia sebut perkara agama ni perkara ibadat lah, ya? Maka dihukumkan sebagai wajib mencintai saudaranya seperti mana yang dia perolehi. Yang keduanya, seorang mukmin dan yang lain seperti satu jiwa, satu jasad lah. Dari segi pengamalannya, dia menyukai kebaikan yang ada pada saudaranya kerana dia menyukai kebaikan dalam dirinya. Kerana sesama orang percaya adalah satu jiwa. Maksudnya kita ni, sebab kita ni percaya bahawa Rasulullah pun sebut dalam hadis yang sebelum bahawa orang mukmin dengan orang mukmin lain ni ibaratkan satu bangunan. Kita baca tadi tak? Ataupun satu jasad, satu tubuh badan. Idza ishtaka, sekiranya sakit satu anggota, maka anggota lain juga akan merasa sakit. Itulah orang mukmin ni. Begitu juga dia tidak suka melihat saudaranya mendapat apa yang dia tidak sukai. Maksudnya tidak disukai sini ialah perkara maksiat, bukan perkara kebaikan. Dalam perkara kemaksiatan dia tak suka saudaranya itu melakukan perkara maksiat. Ketiga, sebagaimana kita tidak mahu kesusahan menimpa ke atas kita, begitu jugalah dengan saudara kita. Kalau kita tak nak keburukan tu dapat pada kita, itu juga kita tak nak keburukan tu dapat pada saudara kita. Maka dengan meringankan kesusahan daripada seorang Muslim, tidaklah dilakukan perkara itu, melainkan kerana sebuah cinta terhadap sesama Muslim. Ini bukti kasih kita. Sebab cinta ini kita kasih pada saudara kita ni. Sebab apa? Sebab kita satu akidah. Satu akidah. Dari sebab atas satu akidah itulah maka Rasulullah tautkan perasaan silaturahim itu sesama Muslim. Jadi tuan-tuan, itulah tentang huraian tajuk yang ke-15 tentang prihatin. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula tajuk yang ke-16, iaitu tentang berjimat cermat dan bersederhana.
Jimat cermat dan juga sederhana, insya-Allah. Semuanya apa yang baik kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kurangan, so ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.